Selamat pagi, salam sejahtera yang menggemparkan Malaysia hari ini apabila bertubi-tubi Najib dapat berita pengumuman yang mengejutkan daripada geng sekutunya. Hari ini untuk pengetahuan semua rakyat Malaysia adalah pendengaran hari pertama rayuan terakhir Najib di Mahkamah Persekutuan berkaitan dengan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta kepada Najib Tun Razak. Tapi yang menghangatkan Malaysia adalah apakah Najib punya nasib hari ini? Kerana ada laporan mengatakan sekiranya rayuan Najib ini diteruskan untuk didengar di Mahkamah Persekutuan hari ini, ada laporan mengatakan pasukan peguam Najib akan menarik diri. Apa sebenarnya yang menyebabkan pasukan peguam Najib ini menarik diri? Salah satu perkara yang dikatakan oleh netizen berkaitan penarikan diri ini ialah kesedaran oleh peguam Najib bahawa mereka tidak mempunyai peluang lagi untuk menang di Mahkamah Persekutuan. Selain daripada itu, ada juga netizen mengatakan bahawa ada tujuan lain, iaitu strategi Najib untuk menangguh-nangguhkan perbicaraan lagi, kerana seorang peguam mengatakan kemarin sekiranya peguam Najib menarik diri pada hari ini, maka Najib akan sekali lagi mendapat masa, mungkin diberi masa untuk mencari peguam baru ataupun pasukan peguam baru. Tapi menurut peguam itu, masa yang diberikan mungkin adalah masa yang sangat pendek. Kerana Mahkamah Persekutuan telah memberitahu bahawa tidak ada lagi penangguhan kepada perbicaraan Najib ini. Tapi pagi ini, Ahmad Maslan tiba-tiba pula memberikan kenyataan yang amat mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. Aku juga terkejut apabila Ahmad Maslan tiba-tiba memberikan pengumuman, memberikan kenyataan kepada media berkaitan dengan Najib Tun Razak. Wow. Apa kata Ahmad Maslan? Ahmad Maslan mengatakan bahawa semoga Najib mendapat mendapat pembelaan yang sepatutnya, keadilan di Mahkamah Persekutuan. Aku pun tak pasti apa maksud Ahmad Maslan mendapat pembelaan yang adil di Mahkamah Persekutuan. Mungkin dia berharap Najib terlepas daripada hukuman tersebut. Dan menurut Ahmad Maslan, terdapat lebih daripada, kalau tak silap, 94 alasan Najib mengapa Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi terkilaf di dalam membuat keputusan. Ada 94 alasan yang dikatakan oleh Ahmad Maslan mengapa Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan membuat kesilapan, terkilaf dalam membuat keputusan sehingga Najib dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta. Aku fikir mungkin, tak tahulah, sampai separuh atau lebih dari separuh atau kurang daripada separuh rakyat Malaysia yang sudah setuju dengan keputusan Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Aku tak pasti berapa ramai rakyat Malaysia yang setuju bahawa Najib sebenarnya telah menjadi bangsa. Walau bagaimanapun, Ahmad Maslan mengatakan semoga Najib dan pasukan pembelaan dapat melakukan yang terbaik dan mempunyai masa yang cukup. Bila Ahmad Maslan cakap mempunyai masa yang cukup, ini mungkin merujuk kepada permohonan rayuan Najib untuk menangguhkan sekali lagi perbicaraan ini, kerana menurut pasukan peguam mereka tidak mempunyai cukup masa. Nah, itulah siapa suruh ambil kes ini selepas Najib serta-merta menukar atau memberhentikan atau memecat pasukan peguam pembelaannya sebelum ini. Sudah tahu tidak ada cukup masa, tukar lagi. Dan sudah tahu tak cukup masa, ambil lagi pula kes ini. Kalau dah tahu tak cukup masa, kenapa ambil? Apapun, kita berdoa semoga Najib dan pasukan pembelaannya sehat semuanya hari ini. Jangan pula tiba-tiba kena COVID lah, kena tangguh lah, sakit lah, ada inilah, ada itulah, kucing beranak lah, dan sebagainya. Dan kita juga berdoa supaya semua hakim yang akan mendengar perbicaraan Najib ini juga dikurniakan kesehatan supaya perbicaraan Najib dapat diteruskan. Yang paling penting adalah netizen semua, sila ikuti terus perkembangan.
perbicaraan Najib yang terakhir pada hari ini. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pagi ini ada satu isu yang mengejutkan. 3 jam sebelum Najib masuk ke Mahkamah Persekutuan untuk rayuan terakhirnya bagi kes SRC Internasional, denda 210 juta dan penjara 12 tahun penentuannya hari ini. Tetapi yang mengejutkan apabila Ismail Sabri Yaakob mengumumkan keputusan yang amat mengejutkan kumpulan Zahid Hamidi dan Najib Tun Razak. Pada pendapat saya, apa yang Ismail Sabri umum pagi ini atau mengatakannya pagi ini yang mengejutkan saya ialah beliau memesan kepada semua Barisan Nasional, terutamanya geng-geng, sekumpulan geng-geng kecil ini. Beliau kata, serang pembangkang dan bukan tembak kaki sendiri. Apa ceritanya? Di tengah-tengah cakap-cakap berhubung pilihan raya umum PRU 15, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob menggesa Barisan Nasional untuk menyasarkan serangan mereka kepada pembangkang dan bukannya pihak sendiri. Ismail Sabri juga berseluruh wanita BN akan memainkan peranan utama dalam menentukan bila dia akan membubarkan parlimen. Bercakap di konvensyen wanita hari ini, dia bercakap ada kala keliru dengan kenyataan yang dibuat sesetengah kumpulan kecil pemimpin BN. Siapakah kumpulan kecil yang dimaksudkan oleh Ismail Sabri Yaakob? Aku fikir kumpulan kecil yang dia katakan ini adalah kumpulan klaster mahkamah yang diketuai oleh Zahid Hamidi. Kenyataan itu seolah-olah tembak kaki sendiri, kata Ismail Sabri. Tembak kaki sendirilah yang boleh menyebabkan kita kecundang dalam pilihan raya, kata Ismail Sabri. Kita rasa hero tembak kawan kita, sedangkan tak sentuh pun pemimpin pembangkang, katanya. Jadi mulai hari ini kita kena tembak pemimpin pembangkang, bukan tembak pemimpin kita, katanya, yang juga naik Presiden UMNO tanpa menyebut sebarang nama secara khusus. Bagaimanapun, dia pernah beberapa kali berkata yang Barisan Nasional sering diserang pemimpin sendiri, terutama berhubung isu kenaikan kos hara hidup. Ismail dan penyokongnya dikatakan bertembung dengan kumpulan diketuai pengurus BN Ahmad Zahid Hamidi. Antara dua kumpulan tersebut adalah tarik untuk mengadakan PRU 15 dengan kumpulan Zahid menggesa ia diadakan secepat mungkin. Itulah dia keputusan Ismail Sabri awal pagi ini yang mengejutkan kita apabila beliau secara terus terang mengatakan ada kumpulan menembak kaki sendiri yang menyebabkan kecundangnya Barisan Nasional. Jadi aku fikir kamu tahu siapa kumpulan ini yang diketuai oleh Zahid Hamidi. Kita berdoa hari ini penentuan nasib utama Najib di dalam rayuan terakhir di Mahkamah Persekutuan. Apa nasib Najib? Adakah kumpulan peguam Najib akan menarik diri apabila kes ini diteruskan di Mahkamah Persekutuan dan rayuan mereka untuk menangguhkan ditolak hari ini? Aku harap Najib tidak perlu untuk mewakili diri sendiri, menjadi peguam diri sendiri ataupun mempertahankan diri sendiri pula. Dan aku juga berharap supaya Mahkamah Persekutuan dapat membuat keputusan paling bijak untuk seluruh rakyat Malaysia pada hari ini. Dan aku harap juga semua peguam, semua hakim akan sehat sejahtera pagi ini, karena takut-takut nanti tiba-tiba pula ada peguam yang sakit, jatuh sakit, ada hakim yang jatuh sakit, sehingga menyebabkan perbicaraan Najib pada hari terakhir ini terpaksa ditangguh pula. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi, bye-bye.